Sekarang saya menyebut Yang Berhormat Terima kasih. Paul Dickson. Alhamdulillah kita dah dapat mendengar ucapan belanjawan dan diberi ruang pada hari ini untuk kita bahaskan. Saya harus ucapkan terima kasih kepada Menteri Kewangan kerana proses kali ini itu agak unik, melibatkan libat urus dengan pihak pembangkang dan ruang untuk kita mengendengahkan banyak permasalahan, dan kita dapati ada juga penyesuaian yang dibuat walaupun tidak sepenuhnya. Tetapi tradisi ini berlaku kerana kesediaan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dan saya harap dengan perbahasan ini dan dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan, ruang itu masih tetap terbuka sebelum kita buka pada pengundian. Kerana ada beberapa pandangan soal dasar dan juga pelaksanaan yang harus diambil kira. Di antara perkara yang dipersetujui baik dalam memorandum persefahaman dan juga perbincangan dengan Menteri Kewangan termasuklah soal suntikan 45 bilion ringgit, soal dana untuk PKS dan juga pembiayaan tanpa faedah kepada peniaga kecil yang bagi kami sangat penting kerana ini melibatkan jumlah dana 1.8 bilion ringgit. Dan kita tahu bahawa dalam pembelanjaan ini kita tidak hanya terpukau dengan angka, unjuran, tetapi prinsip adl wa ihsan itu memang menjadi satu yang mendasari pemikiran kita. Kalau kita lihat umpamanya kerana orang-orang yang terpinggir dan miskin atau dalam kelas bawahan ini selalunya tidak punya ruang untuk mengemukakan pandangan, maka diharapkan Parlimen dan pihak penguasa lebih prihatin tentang nasib mereka. Dan ini sahasi dengan surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, ya, bahawa orang yang ada kedudukan hartanya harus juga menentukan bahawa pembahagiannya itu bukan saja kepada yang meminta tetapi yang tidak meminta dan tidak memiliki apa-apa. Sebab itu yang saya tekankan hal dalam perbelanjaan dan dalam pengurusan tidak harus kita pinggirkan nasib rakyat yang di bawah. Tetapi saya tegaskan di sini bahawa beberapa peruntukan yang telah diumumkan oleh Menteri, saya tidak ulang, walaupun kita tahu ini seolah-olah belanjawan sebelum pilihan raya, tentunya di Melaka dan mungkin peringkat pusat, tetapi secara objektif memang memenuhi sebahagian daripada tuntutan rakyat bawahan yang kecil-kecilan. Ini kita akui. Baik, yang saya nak bangkitkan pertama ialah tentang unjuran KDNK. Kalau kita lihat unjuran KDNK 6% pengurusi dan Yang Berhormat Menteri, ini unjuran terpaling tinggi di dunia. Untuk dunia cara purata 4.9%, negara maju 4.5%, negara membangun 5.1%, Amerika 5%, zon Euro 4.3% dan sebagainya. Korea Selatan 3.3%, China 5.6%, Singapura 3.2%, Indonesia 5.9%, Thailand 4.5%, Malaysia 6%. Jadi unjuran ini bagi kami agak kurang realistik menurut melihat kepada angka pertumbuhan, unjuran pertumbuhan pendapatan negara. Kalau berhasil, alhamdulillah. Tetapi unjuran itu seperti mana yang sedia dimaklumi oleh saudara Menteri Kewangan harus realistik. Saya juga ingin menyebut di sini tentang yang keduanya ialah tentang jangkaan jumlah hasil kerajaan. Itu pertama unjuran pertumbuhan. Jangkaan yang disebut ialah 234 bilion. Ya, tinggi daripada 2021 dan 2022. Ini memang bagi saya munasabah. Tetapi kalau dilihat kepada dampak COVID-19 kepada negara, ada hal-hal yang saya akan pertikai. Ya. Kerana 2022 dari segi kenyataan sebenar hasil itu lebih tinggi daripada 2019. Ya, walaupun jumlah di sini disebut 2034.
2019 264. Tetapi 2019 itu termasuk suntikan dividen khas Petronas 30 bilion dan juga program khas pengakuan sukarela Special Voluntary Disclosure Program yang inisiatif mantan Menteri Kewangan Bagan 6 bilion ringgit. Jadi kalau tolak 36 bilion itu maknanya unjuran tahun depan itu lebih tinggi daripada hasil 2019. Kemunasabahannya itu boleh dipertikai. Kerana kita baru melonjak mengangkat ekonomi, tetapi tidak mungkin sampai ke tahap 2019 dalam tempoh yang singkat. Saya tidak berhasrat untuk perinci untuk memberi ruang kepada rakan-rakan bahas, tetapi ada juga disebut tentang 82.83 bilion ringgit jumlah pulangan dari pelaburan dalam negeri dan lain-lain. Ini saya minta penjelasan daripada Menteri Kewangan. Apakah jumlah pulangan itu dari penjualan aset yang bagi kita harus dipersoal? Apakah penjualan tanah kerajaan ataupun aset-aset saham dan sebagainya? Kerana jumlah itu dianggap tinggi. Ini kerana untuk memenuhi yang disebutkan tadi tentang keperluan kerajaan meningkatkan hasil, tetapi saya minta penjelasan daripada Menteri Kewangan. Begitu juga tentang hasil yang diambil daripada KWAP dan KWAN, kumpulan wang amanah pencen awalnya, kemudian persaraan, pindaan. Tetapi saya cuma nak ingatkan bahawa kita tidak boleh lari daripada matlamat asal KWAP dan KWAN untuk menjaga kepentingan generasi akan datang. Jadi kalaupun dirasakan amat terdesak dan perlu untuk sekarang, saya harap jangan kita jejaskan kepentingan hasil masa depan, kerana pencen itu akan bertambah dan akan menjadi beban kepada kerajaan pada masa akan datang. Maka sayugia diingat harus ada persiapan sekarang untuk menampung keperluan generasi 10-20 tahun kemudian. Sebelum saya sentuh lagi yang soal-soal yang mendasar, saya nak sebut juga hal-hal yang tidak sentuh disebut dalam belanjawan ini, yang sangat memprihatinkan dan dikhawatiri akan memberikan implikasi dan dampak yang sangat negatif kepada negara. Pertama, tentang perjudian. Banyak perkara yang dibangkitkan sebelum ini oleh ahli-ahli yang berhormat berulang kali tentang cabutan khas yang dibuat masa Kerajaan Barisan Nasional 22 kali dan diturunkan masa Menteri Kewangan Bagan pada 8 dan sekarang balik pada 22. Tapi itu hal yang boleh disentuh oleh Menteri Kewangan. Kemudian, kerana ini dah dibangkitkan. Yang saya nak bangkitkan ini agak mengejutkan bila saya dapat maklumat dari laporan-laporan polis dan kenyataan-kenyataan di media, iaitu tentang penambahan atau percambahan pusat perjudian oleh Kerajaan Melayu Islam sekarang ini. Dia bertambah dengan jumlah yang mengejutkan, iaitu melalui sekitar 62 kelab. Maknanya ini ada perselindungan, maknanya tidak disebut tentang seolah lesen perjudian baru, tetapi lesen slot machine yang bertambah yang melibatkan kebenaran anggota Melayu Muslim. Bila dia jadi ahli kelab, dia dibenarkan berjudi. Dan jumlah orang Melayu Islam dalam kes perjudian ini mencecah puluhan ribu dan 45% daripada jumlah 62 sekitar kelab-kelab ini yang saya minta Menteri menjelaskan 62, 65, 60 sebagainya. Ini betul-betul melanggar dan ini dilakukan dengan keadaan terbuka oleh Kerajaan Melayu Islam sekarang ini.
dan nampak macam ada usaha melindungi fakta ini. Jadi kita nak tahu berapa jumlahnya, berapa slot machine, berapa anggota, berapa orang Melayu yang menjadi anggota yang terlibat, kerana sekarang dalam rekod MySejahtera. Jangan nafikan, kerana memang ada rekod MySejahtera tentang orang Melayu yang terlibat dalam kes ini, dan ramai. Ini termasuk umpamanya di kelab di Victoria, di Bukit Kiara, yang memang terpapar dalam video. Jadi yang saya mintalah pihak Menteri Kewangan dan pihak polis, Jabatan Siasatan Jenayah untuk menyemak, kerana ada laporan polis. Dan saya faham bila melibatkan kepentingan besar, syarikat besar dan tokoh-tokoh yang maha kaya, dia tindakan tu agak lambat. Dari sebab itu saya nak namakan, saya nak tanya, apakah benar nama Douglas Cheng daripada GPL Group boleh bergerak dengan sewenang-wenang dengan jumlah syarikat perjudian begitu besar dan lisens begitu banyak, dan boleh mengundang orang-orang Melayu, mungkin kelas atasan sedikitlah untuk bersama dalam kegiatan perjudian ini. Dan saya juga nak tahu supaya tindakan itu juga diambil oleh lembaga hasil dalam negeri, menyemak kedudukan ini, dan supaya kedudukan GPL Group ini dapat dipantau dan tindakan diambil. Saya juga minta penjelasan dari Menteri Kewangan, kerana sebahagian besar daripada kelulusan ini dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional sejurus sebelum pilihan raya 2018. Yang pengurusi sedia maklum, masa itu belah sini. Sebelum pilihan raya diluluskan, tetapi pelaksanaannya itu saya nak kepastian daripada Menteri Kewangan. Bila? Kerana nampaknya yang dia semarak dan bertambah keanggotaan dan penyertaan termasuk oleh orang Melayu ini dalam tempoh 1 tahun setengah yang lalu. Jadi bagi saya, janganlah kita khianati amanah. Itu kadang-kadang bila kita perbincangan soal-soal lain ini, titik bengek ini nampak menarik di media sosial dan sebagainya. Ini soal yang melibatkan ratusan juta ringgit, kepentingan ramai pihak. Boleh tanya. Tok Sri Podison, janganlah tekan sangat kerajaan ini. Mereka bukan ada manifesto. Mereka bukan ada apa yang mereka janjikan. Oleh itu, apa yang boleh dapat duit, mereka buat sajalah. Jadi janganlah pula Podison duk tekan kerajaan yang tak ada manifesto ini. Saya terima kasih Tuan Jaya kerana telah Kota Raja menekan perkara ini. Ini bukan setakat manifesto yang ditulis, ya. Ini manifesto kita sebagai rakyat Malaysia, apatah lagi orang Islam yang sekarang dengan atas nama Kerajaan Melayu Islam lebih galak dengan aktiviti perjudian. Ya. Ini yang kita pertikaikan. Ya, Pokok Senang. Berkaitan dengan judi ni Yang Berhormat, apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, mungkin kerajaan memberikan sedikit ruang kebebasan tu kerana dah dapat cop halal. Bila penyertaan ramai ulama-ulama duduk dalam Kerajaan Melayu Islam ni, besok ni Yang Berhormat ada cabutan khas. Dia 70 meter daripada tangga ibu pejabat Parti Islam se-Malaysia tu ada satu kedai judi yang akan buat cabutan khas. Terima kasih Pokok Senang. Sila. Terima kasih Pokok Senang. Saya hanya cuba menekankan supaya Menteri Kewangan ambil serius hal ini, soal cabutan tambahan dan juga soal lesen. Kerana saya tahu ia melibatkan dana yang besar dan bantuan kewangan yang besar juga kepada pihak-pihak tertentu. Tetapi untuk mengizinkan perjudian ini bermarajalela
Dan seperti mana yang saya dapat maklumat, 45% daripada anggota yang terlibat dalam perjudian ini juga adalah orang Melayu yang diizinkan. Ini aneh. Untuk pergi genting, yang juga di bawah pantauan Kementerian Kewangan, orang Islam tak dibenarkan sama sekali. Ya. Pernah satu kes orang Islam masuk, kemudian didakwa di Mahkamah Syariah Bentuk. Tapi yang ini dibebaskan begitu rupa kerana faedah dan kepentingannya itu lumayan besar. Jadi saya setuju dengan gesaan Pokok Sena dan Kotaraja bahawa hal ini harus bukan untuk dibincangkan, tapi harus ada tindakan yang tegas. Dan saya percaya ini bukan saja Menteri Kewangan, tapi Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri dari parti-parti Melayu dan Islam harus bersuara mengambil tindakan yang tegas. Sebelum saya alih kepada tajuk lain, saya nak sebut tentang apa yang dijanjikan. Saya sambut baik jaminan oleh Sembang Ranggam. Minta izin, Pak Dikson. Tadi dibicarakan tentang judi, Tuan Dipertua dan juga Ketua Pembangkang. Itu kita tahu bagi Kementerian Kewangan menjadikan sebahagian daripada sumber pendapatan negara. Ialah kita boleh bincangkan bagaimana pandangan yang berbeza. Cuma saya agak pelik sehingga kini Taman Tema Hiburan Keluarga ini tidak ada judi di dalamnya, tidak ada apa-apa isu berkaitan dengan perkara yang menyinggung agama ataupun tata susila dan sebagainya, tetapi mereka masih tertakluk kepada Akta Duti Hiburan 1953 yang dikenali sebagai Sintax itu. Dan saya kira Menteri Kewangan juga maklum bahawa permintaan daripada mereka, daripada persatuan pengurus Taman Tema Keluarga, supaya mereka dikecualikan daripada Akta Duti Hiburan 1953 itu, dia satu akta yang lapuk. Dulu memanglah di zaman British, bila taman hiburan itu ada judi, ada tikam dan sebagainya. Tetapi kini kalau kita lihat contoh di Sunway, Legoland, Tops di Pulau Pinang dan sebagainya, Waterpark di Shah Alam, dia tidak ada hiburan yang dosa itu, hiburan keluarga, tetapi mereka masih dikenakan cukai yang lapuk, yang agak tinggi. Jadi saranan saya supaya mereka dikecualikan daripada cukai tersebut. Terima kasih Pak Dikson. Terima kasih. Saya percaya Menteri akan berikan pertimbangan kerana kalau benar akta itu agak yang sudah lapuk dan kegiatan-kegiatan lebih melibatkan kepentingan keluarga. Saya nak sentuh tentang apa yang saya sambut, apa yang dijanji oleh Menteri Kewangan, iaitu tentang penambahan seranti dan kemudahan kepada mahasiswa dan sebagainya. Ya. Tapi saya cuma nak ingatkan bahawa bila Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran umumkan pembahagian seranti itu sudah setahun yang lalu. Ya. Kemudian kata Menteri Kewangan akan sampai pada Februari 2021. Jadi pertamanya ada gap di antara pengumuman Menteri dan Pelajaran dengan apa yang kemudian diumumkan. Tak apa. Tetapi Menteri sebut selewat-lewatnya dalam belanjawan tahun lalu, Februari 2021. Tetapi sampai sekarang ada kemajuan, selesai agih 130,000 komputer riba ini masih belum mencapai target yang disebut untuk Februari. Ya. Sekarang sudah Oktober, November dan sampai akhir September masih short. Ya. Jadi saya cuma nak peringatkan supaya Menteri Kewangan bantu memantau pelaksanaan di Kementerian Pendidikan. Begitu juga tentang unjuran tentang pengangguran. Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Sekejap. Saya tujuan nak pendekkan untuk membolehkan ahli-ahli parlimen mengambil masa. Sila Muah. Baik, terima kasih. Berkenaan isu peranti, ia bukan sekadar persoalan pemberian yang agak lewat. Tetapi kali ini apabila Yang Berhormat Menteri Kewangan telah pun mengumumkan peruntukan tambahan RM450 juta, peruntukan yang sangat baik. And we need to applaud him for that. Tetapi kerisauan saya berharap Yang Berhormat Menteri Kewangan boleh jawab. Pertama, apakah proses pemilihan? Adakah ia melalui tender terbuka ataupun tender terus?
kerisauan saya adalah apabila tahun lepas kita lihat ada beberapa kerajaan negeri yang turut menjanjikan peranti percuma kepada mahasiswa, tetapi akhirnya apabila sampai ke tangan mahasiswa, it is a ticking time bomb, literally, di mana mereka hanya menggunakan pakai peranti itu tak sampai seminggu, boleh meletup ya peranti yes daripada negeri Perak. Dan perkara ini bukan perkara kecil kerana berlaku oleh banyak keluarga susah yang akhirnya impaknya jauh lebih buruk. Persoalan saya, pastikan peranti ini peranti yang berkualiti, proses pemilihan melalui tender terbuka, supaya akhirnya 450 juta ini yang diperuntukkan dapat disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa daripada keluarga susah. Terima kasih. Terima kasih. Sila. Saya setuju dengan penegasan oleh Muar kerana bila kita berikan kelulusan dan tentunya Kementerian Kewangan sedia maklum, ya, kalau tidak dipantau dari segi proses perolehannya, ketirisan dan kebocorannya pasti berlaku, baik dari segi mutu ataupun dari segi kos. Dan ini memang cabaran alam begitu lama saya juga alami, bahawa tidak boleh kita pastikan wang itu tidak beralih ke tangan lain. Penjelasan. Tapi dalam hal ini kerana kepentingan pendidikan, maka harus dijamin mutu dan kos yang munasabah. Minta penjelasan. Baik. Port Dickson, Bukit Bertajam. Bertajam. Terima kasih Yang Berhormat Port Dickson. Saya juga ingin menyatakan di sini selain kos dan mutunya, peranti yang diberikan juga perlu memenuhi keperluan, terutamanya kalau nak berikan kepada pelajar universiti. Saya telitikan ucapan Yang Berhormat Menteri Kewangan, beliau kata nak bagi tablet, komputer tablet. Saya rasa kalau di peringkat universiti mungkin lebih sesuai kalau diberikan laptop. Sebab di kawasan saya, walaupun ketika saya tidak mempunyai peruntukan kerajaan, kita bagi laptop kepada pelajar-pelajar, contohnya daripada tingkatan 6 atas, ya, sehingga universiti. Saya rasa tablet mungkin kurang sesuai. Jadi saya minta pandangan Yang Berhormat Port Dickson. Terima kasih. Sila, Malaysian. Terima kasih. Sebenarnya ada rayuan daripada mahasiswa dan Persatuan Mahasiswa. Sementara terima kasih kepada pengumuman Menteri Kewangan. Tetapi peranti mungkin sesuai untuk sekolah. Tetapi untuk mahasiswa, kerana skop itu lebih luas, banyak yang menuntut komputer riba. Ya. Jadi ini saya minta dipertimbangkan. Ada juga yang komputer riba yang kita rasa dapat menurunkan kos begitu daripada kos yang ada sekarang. Baik, tentang unjuran juga lagi, ya. Menteri Kewangan sebut tentang inisiatif jamin kerja, ya, menjana dan mengekang pekerjaan tahun 2022 ini. Tetapi sementara saya sambut kerana ini sangat perlu dan mendesak, ya, sekali lagi unjuran itu tidak tepat kalau kita banding dengan apa yang diumumkan pada tahun 2021. Skim jaminan penjanaan pekerjaan jana kerja, 500,000 peluang pekerjaan dengan peruntukan 3.7 bilion. Kita nak tahu berapa jumlah pekerjaan yang dapat ditambah daripada pengumuman tahun lalu, ya, termasuk dengan pembentukan Majlis Pekerjaan Negara yang dipengusikan oleh Perdana Menteri. Ya. Tetapi kadar pengangguran bagi Ogos 2020 4.7% dan Ogos 2021 4.6%. Ya. Setelah 3.7 bilion ringgit dibelanjakan, kita hanya dapat menurunkan kadar pengangguran 0.1%. Untuk kali ini, unjurannya 600,000 peluang pekerjaan. Jadi kita nak jawab dulu berapa hasil atau kejayaan tahun lalu. Dan peruntukan berjumlah 48 bilion, insentif penggajian jamin kerja per keso 2 bilion. Jadi saya minta bukan saja pengumuman, kerana pengumuman belanjawan ini menarik, saya setuju, saya pun ada sedikit pengalaman itu, tetapi keberkesanannya itu adalah kalau ditinjau pengumuman tahun sebelumnya. Apakah bunyinya lunak, kemudian pelaksanaannya, apakah bertepatan dengan apa yang disebut. Ini berkaitan juga dengan kadar upah. Graduan sekarang mengeluh kerana peluang pekerjaan terbatas. Tetapi dalam yang memperoleh pekerjaan pun kita dapat lihat jumlah
yang mendapat perolehan pekerjaan, gaji itu tidak meningkat. Kalau di kaji ketimbang inflasi, gaji itu masih sangat rendah, ya. Dan tidak ada kenaikan setelah 10 tahun, 20 tahun yang lalu yang bermakna. Dan ini kalau kita lihat kajian dibuat oleh Korea yang telah saya umumkan dulu di sini tentang produktiviti dan kadar upah untuk golongan pekerja sekalipun. Kita tengok gaji, sebab itu ada desakan tentang gaji minimum. Kerana produktiviti itu meningkat tetapi kadar upah masih rendah. Cuba Kementerian Kewangan dan Kementerian Sumber Manusia kaji syarikat-syarikat yang pencatat keuntungan bilion ringgit. Ya. Apakah catatan keuntungan bilion ringgit itu ada sedikit pulangan kepada golongan pekerja? Ini tidak berlaku. Dan maknanya produktiviti dan keuntungan hanya milik syarikat, termasuk bank-bank, tetapi kadar upah pekerja masih di tahap yang lama. Pak Dixon, boleh bercelah. Terima kasih, Pak Dixon. Terima kasih, Speaker. Meneliti daripada hujahan yang dibuat oleh Pak Dixon, sebenarnya gaji minimum ini disasarkan pada landai yang paling rendah. Tetapi keperluan itu tidak diambil kira langsung. Jadi maka demikian, kalau kita melihat buat perbandingan dengan pekerjaan yang direncanakan oleh kerajaan itu sebenarnya tidak menepati dalam bajet yang ada pada hari ini. Sebab itu kalau kita tengok rancangan Berseka 12, dia mengatakan bahawa isi rumah pada rancangan Berseka 12 itu berjumlah 10,000 seisi rumah. Tetapi langkah ke arah itu tidak dibuat dan juga peranan kementerian lain seperti MITI, industri lain yang membolehkan peluang pekerjaan itu didelmakan. Tetapi tidak berlaku begitu. Dalam bajet pun tak ada yang menjurus kepada menambah pendapatan dan menjadikan pekerja itu profesional. Apakah Pak Dixon bersetuju bahawa langkah yang kerangka itu tidak langsung disentuh dalam bajet ini untuk membolehkan meningkatkan pendapatan? Terima kasih. Pak Dixon. Kesatuan kerja itu nampak perakui apa yang disebut oleh KAPA. Sebab itu nampak KAPA marah sikit ni sebab kepentingan pekerja itu sangat minima ditekankan dan tidak ditekankan soal keperluan menaikkan kadar upah. Saya oleh kerana disentuh tadi, maka saya nak sebut di sini umpamanya gaji permulaan bagi individu bujang yang polisi SPM 1,200 itu jauh lebih rendah daripada gaji minima. Yang diploma 1,500 sehingga 1,800 masih lagi belum sampai kadar. Ijazah sarjana muda masih di tahap di antara 2 hingga 3,000 ringgit. Ya. Sebab itu saya sebut sentuh tadi, selepas menyesuaikan diri dengan inflasi, gaji permulaan bulanan sebenar bagi kebanyakan graduan baru menurun sejak 2010. Seorang graduan baru dengan diploma, saya sebut tadi gaji, pemegang ijazah, penurunan itu agak ketara. Ini kalau kita lihat laporan tahunan Bank Negara sejak 2018. Ya. Dan ini satu hal yang sangat membimbangkan dan dikhawatiri akan menyebabkan menimbulnya masalah. Sebab itu pada tahun 1961, Allahyarham Profesor Diraja Engku Aziz disebut tentang sarung indeks. Nak nilai kadar kemiskinan dari berapa sarung. Masa itu di desa, terutama orang Melayu, ada 1 sarung. Maksimal 2 sarung. Ya. Itu sebab itu dibuat kajian tentang sarung indeks, terutama di Mersing, di Kuala Semantan dan beberapa tempat lain. Sekarang Menteri Kewangan tambah indeks tuala wanita. Itu satu inisiatif yang baik, ya, sebab ia menunjukkan keparahan, maknanya tahap kemiskinan termasuk bagi yang punya pekerjaan. Ya, gaji 2,000, anak 5, tinggal di Kuala Lumpur. Jadi terpaksa ada insentif ataupun bantuan tuala wanita. Datuk Seri, Papar minta indeks pencerahan. Tuala wanita sekarang. Papar minta pencerahan. Sila, Papar, sila. Terima kasih Datuk Seri. Saya menyambut baik jumlah peruntukan sebanyak RM332 1 bilion yang baru diumumkan. Akan tetapi Ketua Audit Negara menyebut sebanyak
RM 98.058 bilion atau 50.4 bilion daripada keseluruhan hutang RM 194.55 bilion pinjaman baru kerajaan digunakan untuk membayar balik prinsipal hutang pada tahun 2020. Sebetulnya, hutang dibayar oleh lebihan hasil yang ada, bukan kurik lubang baru, tutup lubang lama. Ini tidak akan berakhir dan hutang kita akan sentiasa bertambah sampai bila-bila. Soalan saya, Datuk Seri, apakah pendapat Datuk Seri tentang perkara ini dan apakah penyebabnya? Terima kasih. Papar ini luar biasa. Saya sentuhnya nota ini terus dia soal. Saya sebut nota Ketua Audit Negara ni, iaitu hutang kerajaan persekutuan 2020 62% daripada KDNK dan jumlah 98.58 bilion itu 50.4% untuk membiayai bayaran balik prinsipal pinjaman yang telah matang. Tapi tentulah Menteri Kewangan sekarang tidak boleh dibebankan dengan permasalahan ini kerana ini adalah tanggungan yang menimpa kerajaan yang ditanggung oleh beliau. Tetapi cabaran kepada Kementerian Kewangan ialah menentukan supaya hal ini boleh ditangani dengan bijak melalui pengurusan kewangan yang lebih teliti, menghentikan ketirisan, boros, rasuah dan menjimatkan belanja kerajaan. Walaupun kita tahu dalam menangani COVID dan untuk memacu pertumbuhan yang lebih segar, bugar, perlu ada suntikan dana tambahan. Sebab itu kita menyokong dana COVID, dana untuk Kementerian Kesihatan dan kita ada pertimbangan seperti mana disebut oleh Papa dengan beberapa perbelanjaan yang saya akan sebut sini, iaitu yang dikaitkan dengan off-budget agencies ni, off-budget expenditure. Ini jangan pandang ringan sebab selalunya Menteri atau Perdana Menteri akan menyebut ini tidak melibatkan dana kerajaan. Ini satu, saya tak mau kata, satu yang keliru, mengelirukan. Kerana tidak benar sama sekali ada kenyataan bahawa belanja berbelion-belion itu tidak akan menyentuh dana kerajaan. Dia akan balik kepada kerajaan. Ya. Sebab itu saya nak ungkit di sini laporan Ketua Audit Negara terbaru. Jangan juga melibatkan Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri pun bocor. Ya. Jadi kalau ini tak dapat kita kawal, jadi kita sebut RM100 kepada guru tepuk tangan. Belanja RM200 kepada pekerja, kita suka. Bagi tuala wanita, baik. Tetapi yang bilion dan ratusan juta ringgit yang bocor ini patut ditangani terlebih dahulu. Inilah sebabnya mengapa laporan Ketua Audit Negara itu harus diambil tindakan oleh kerajaan. Sama ada dipengurusikan oleh Perdana Menteri atau Menteri Kewangan. Memastikan semua persoalan dibangkitkan dijawab dan siapa yang bertanggungjawab. Apakah dia menteri atau KSU atau pengarah jabatan mesti dipertanggungjawabkan atas kebocoran dan ketirisan ini. Kalau tidak, tahun depan keluar lagi laporan yang sama. Muhammad, Imam Kursi tahu bahawa ini adalah hal yang dibahaskan setiap tahun sejak parlimen ini diwujudkan. Tetapi tidak ada perubahan. Kalau kita baca, saya ingat lagi buku Intellectuals Developing Countries, Profesor Syed Hussein Alatas, ada rujukan kepada laporan Ketua Audit Negara pada masa itu, tahun 60-an atau awal 70-an, akhir 60-an tak salah saya, tentang kebocoran-kebocoran ketirisan ini. Ada tindakan-tindakan ambil, tetapi kebocoran bertambah. Saya sentuh hal-hal yang saya kata off budget kerana ada anggapan, tak ada. Ini yang off budget ini adalah dana yang tambahan tidak ada kena-mengena dengan kerajaan. Saya nak sebut ini adalah satu kesilapan kerana tanggungan akan balik kepada kerajaan. Contoh terbesar dan terkenal seantero dunia adalah contoh 1MDB. Ya. 1MDB ini dirangka oleh kerajaan pada masa itu dikatakan off budget
Tetapi seperti mana kita tahu, bayarannya sehingga akhir Jun 2021, baki hutang 1 MDB kekal pada 32 bilion ringgit. Siapa bayar? Syarikat bayar? Kerajaan. Jadi kalau kata tanggungan ini tak ada kena-mengena dengan kerajaan, tidak benar. Kerajaan telah menjelaskan sebanyak 12.8 bilion ringgit komitmen kewangan dan bayaran khidmat hutang 1 MDB. 10 bilion ringgit daripada jumlah ini dijelaskan melalui pinjaman dan pendahuluan kepada kerajaan atau MKD manakala bakinya akaun amanah. Jadi tak boleh kita pandang ringan. Ya. Ada orang mengatakan tak ada apa-apa. YMDB ini fitnah. Fitnah apa ni? Kita nak bayar 32 bilion ini wang siapa? Ini sebabnya mengapa saya ingin tekankan kita pertanggungjawabkan kerajaan dan Menteri Keuangan khususnya bila ada pelaksanaan program-program besar, ya, umpamanya pelaksanaan 5G yang diterajui oleh Digital National Berhad yang sangat kabur, tidak ada penjelasan teliti apa proses tendernya, mengapa dipilih satu syarikat dan mengapa kosnya itu melambung. Ada yang kata 11 bilion, ada yang kata 5 bilion, 15 bilion, ada yang mengatakan mungkin mencecah 28 bilion untuk menambah baik rangkaian 4G yang ada. Kita nak tahu negara mana yang lakukan ini. Korea memang terbatas. Mengapa kita dalam keadaan orang susah, orang menganggur, orang miskin, sekolah tak ada kemudahan, laptop tak cukup, kita nak tumpu puluh bilion kepada ini dan yang akan dibayar dalam beberapa tahun, kalaupun ada ruang 7 tahun, lepas itu bayarannya terlalu tinggi. Ya, kerana tak percaya perolehan pulihan daripada kesyarikat itu katanya tidak membebankan. Sama ada akan bebankan pengguna atau bebankan kerajaan kerana jaminan hutang yang sedemikian. Yang penting tender proses harus ada dan harus terus dan kita nak tahu syarikat mana yang terlibat, syarikat ejen mana yang terlibat, VIP mana yang terlibat. Yang ini harus dimaklum kepada rakyat kerana akhirnya rakyat bertanggungjawab. Saya tahu daripada maklumat terakhir, terkini daripada dalaman, operating cost DNB itu dah mencecah 18.9 bilion ringgit. Sila Ledang. Ya. Terima kasih Presiden. Terima kasih Port Dickson. Adakah Port Dickson setuju bahawa antara perkara penting berkenaan dengan pengurusan negara ini ialah berkenaan dengan perkara-perkara yang di luar daripada belanjawan ataupun bajet. Dan tadi Port Dickson telah sebut off budget ini adalah satu perkara yang kita anggap boleh mencengkam kembali kepada pengurusan negara dan boleh sebenarnya akhirnya menyebabkan masalah dan bebanan kepada negara dan juga kepada rakyat. Jadi dalam konteks ini, bila kita lihat berkenaan dengan projek 5G terutamanya yang tidak dilaporkan, tidak diucapkan oleh Menteri Keuangan dalam ucapan belanjawan beliau, apakah kita mesti tanya dan teliti perkara-perkara ini dan dimaklumkan dalam Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan urusan-urusan off budget tersebut dari segi tata kelolanya, dari segi scrutinize-nya, bagaimana kita boleh semak dan imbang perkara-perkara tersebut. Kerana ada kebimbangan yang amat besar di luar sana, khususnya dalam konteks projek 5G ini, apabila jumlahnya adalah sangat besar, iaitu sehingga lebih daripada 11-15 bilion. Dan saya percaya ini juga mesti diteliti di dalam Dewan Yang Mulia ini, supaya ianya ada satu kaedah, mekanisme semak dan imbang yang lebih teliti. Saya juga ingin bangkitkan, jika Port Dickson setuju, supaya kita semak semula berkenaan dengan approach, pendekatan yang diambil dalam pelaksanaan 5G. Apakah single network wholesale approach itu adalah satu kaedah yang terbaik, sedangkan di negara-negara yang lain seperti di Korea ataupun di Singapura tidak dilaksanakan pendekatan tersebut. Tapi di Malaysia ianya dilaksanakan. Kita bimbang kerana adanya syarikat apa dipanggil special purpose vehicle ini, iaitu Digital National Berhad, boleh mengakibatkan negara ke arah yang sama seperti apa yang berlaku kepada kes 1MDB. Saya minta supaya diteliti dari segi kos operasi mereka. Apakah gaji dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Umpamanya ya,
bila MCMC 5G Task Force tentukan, dia jangka kosnya hanya 7.5 bilion ringgit. Ya. Sekarang ni, kalau dapat maklumat, dah 11, dah 15, dah 18 atau 20. Kemudian ada keputusan tentang, ini harus ada penjelasan daripada Menteri Kewangan. Mengapa ada 11 bilion turnkey contracts? Ini apa maksudnya ini? Kita tengok pelanggaran peraturan dan kerugian kewangan selama puluhan tahun ini kerana kelonggaran yang diberikan. Dan sebab itu saya katakan, walaupun kita boleh diberikan, boleh membuai rakyat dengan sedikit-sedikit limpahan ni, yang ada baiknya, tetapi kita tak boleh lari daripada kenyataan bahawa yang bocor ini dan kontrak-kontrak yang kemudian memberi keuntungan dan komisen berlebihan terlalu tinggi. Sebab itu kalau saya bawa kes Pandora Papers, kan ada kaitan. Ya, Perdana Menteri bagi jaminan kepada saya bahawa beliau akan panggil Lembaga Hasil Dalam Negeri, SPRM, Bank Negara Malaysia dan Jabatan Siasatan dan Jenayah Polis Diraja Malaysia. Ya, betul boleh panggil. Tapi saya nak peringatkan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Hal ini kalau ikut daripada Global Financial Integrity Report sejak 2012 yang hebah tentang hal pengaliran dana haram. Selalu disebutkan tak ada salah tax haven. Saya tak kata salah tax haven. Saya kata pengaliran dana haram, illicit outflow of funds, illicit. Illicit tu ya haramlah. Jadi maknanya sumbernya itu sumber sama ada rasuah atau perjudian, wang perjudian atau wang perdagangan manusia ataupun rasuah, semua dicampur dan disebut dalam kategori illicit. Saya sambut baik kenyataan bahawa mereka akan buat kajian. Ya. Tetapi saya nak tegaskan di sini bahawa tidak mudah untuk kita menerima kenyataan. 5 pegawai SPRM datang ke pejabat saya untuk bincang, minta kalau ada maklumat tambahan. Saya ada kesukaran untuk pergi ke SPRM dia beri kenyataan. Karena kalau saya beri kenyataan kepada SPRM, saya tak boleh bercakap lagi dah tentang hal itu. Undang-undang melarang saya untuk mengemukakan pandangan itu. Sebab itulah saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri setuju untuk memanggil Lembaga Hasil Dalam Negeri dan badan-badan ini untuk buat siasatan, dan supaya jangan saya pula dihalang untuk membangkitkan perkara yang demikian. Ada lembah pantai. Lahan. Saya bagi lembah pantai dulu. Sorry. Ya. Floor sebenarnya untuk Ya, betul. Pak Dickson benarkan. Ya, lembah pantai. Terima kasih. Terima kasih Pak Dickson. Terima kasih Timbalan Yang Ketua. Tadi saya nak sentuh pasal isu 5G sebab bila kita sebut tentang contingent liability ataupun liability terhadap hutang kerajaan ya nanti, bila Yang Berhormat Pak Dickson membangkitkan, dahulu disebut 11 bilion, kemudian 15 bilion, dan kalau kita baca dalam satu wawancara dalam akhbar The Star, CEO DNB dalam perenggan yang sama menyatakan angka 16.5 bilion mungkin menjadi 20 bilion, mungkin menjadi 20 bilion. Ya, itulah total cost ya yang disebut dalam oleh CEO sendiri. Jadi total costnya pun kita tak tahu. Dan kita tahu bila DNB, sebuah syarikat pegangan penuh oleh Kementerian Keuangan, membuat pinjaman dengan bank-bank, maka akhirnya nanti yang menjadi jaminan kerajaan itu adalah hutang itu, dan rakyatlah yang terpaksa membayar. Dan yang saya ingin tanya dengan Yang Berhormat Pak Dickson berhubung dengan isu ini, saya difahamkan dua perkara. Pertama, syarikat-syarikat telekomunikasi tidak dibenarkan untuk membangunkan spektrum lain untuk capai 5G. Maksudnya, sejak 9 hari bulan Julai yang lalu, hanya spektrum yang dikhususkan, yang dipegang oleh DNB sahaja boleh dibangunkan untuk 5G. Walhal spektrum yang lain
yang sebelum ni boleh dibangunkan dari 2G ke 3G ke 4G langsung tidak boleh digunakan. Dan syarikat-syarikat telekomunikasi dipaksa diminta membayar ataupun sign kontrak 1.4 bilion mungkin setahun untuk 10 tahun. Apa pandangan Yang Berhormat Pak Dickson? Terima kasih. Sebab itulah dengan kehadiran Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, satu projek perswastaan ataupun yang disebut di bawah DNG ini yang melibatkan 15 atau 18 bilion. Saya minta biar betul-betul transparan. Sebab untuk mengatakan ini swasta yang mengendali, kita ada pengalaman puluhan tahun tanggungan oleh kerajaan dan contoh terbaik adalah 1MDB. Ya. Jadi saya mintalah supaya benda ini dikaji semula kerana tak ada negara yang ambil pendekatan seperti ini kita buat selain daripada Korea, itu pun dari segi skop yang lebih terbatas. Dalam keadaan kita tak ada wang untuk menyelesaikan masalah rakyat. Dan ini saya nak bangkit juga hal-hal lain. AirAsia daripada majalah Forbes Oktober 2021, AirAsia mendapat pinjaman jamin 80% oleh kerajaan hampir 500 juta ringgit. Saya tidak faham apa rasional dia. Malaysian Airlines dalam keadaan parah, tetapi kita boleh berikan pinjaman kepada AirAsia sebagai satu special treatment ketimbang atau berbanding dengan Malaysia Airlines. Saya tanya. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dickson. Suatu ketika dahulu kerajaan menanggung kos perkhidmatan ke semua utiliti yang diberikan kepada rakyat, termasuk yang Berhormat Pak Dickson sebut tadi, penerbangan, perkhidmatan penerbangan. Jadi dulunya kerajaan yang memiliki Malaysia Airline System, MAS. Kemudian dia berubah menjadi Malaysia Airlines yang kita tahu sekarang ini. Perkhidmatan telekomunikasi, perkhidmatan penjanaan tenaga, semuanya kepunyaan kerajaan. Kemudian diswastakan. Bila kita swastakan, maka tanggungan yang biasanya terletak di atas bahu kerajaan itu diserahkan kepada pihak swasta, walaupun dimiliki sebahagiannya oleh kerajaan melalui agensi-agensi pelaburannya, tetapi proses penswastaan itulah yang menimbulkan meningkatkan kecekapan syarikat-syarikat perkhidmatan tersebut, tenaga nasional tertubuh, Telekom Malaysia tertubuh, kemudian dibebaskan pasaran supaya mereka ini bersaing dengan syarikat-syarikat yang swasta yang lain, termasuk Telekom Malaysia. Sekarang ini kita lihat pula bila syarikat-syarikat ini meraih keuntungan yang besar kerana saingan yang begitu menepati zaman sekarang ini, maka kerajaan pula dapat mengutip cukai. Kerajaan dapat cukai daripada syarikat-syarikat ini, dan saya rasa peningkatan kecekapan, perluasan pasaran, semuanya menguntungkan rakyat, malah juga menguntungkan kerajaan melalui kutipan cukai yang saya sebutkan tadi. Adakah Yang Berhormat Pak Dickson merasakan bahawa dengan adanya Digital National Berhad ini, satu tindakan regresif, ya, daripada nasional kepada penswastaan, seolah-olah nak kembali semula kepada nationalisation? Terima kasih. Terima kasih. Saya jelun menyentuh satu hal yang agak asasi di sini. Keputusan kita menyerahkan kepada syarikat swasta mengendali satu kegiatan strategik bagi negara yang pada kita tidak mendesak, kerana ramifications ataupun kesan negatif itu akan panjang selain daripada keuangan. Saya terima kasih kerana beliau menyebut hal yang agak lebih luas yang tidak hanya terbatas pada keuangan. Baik. Kang minta sikit. Saya nak kalau boleh nak selesaikan pada jam 1. Jadi DNB ke? Tak, saya nak tanya tentang kumpulan wang amanah negara yang digunakan untuk program vaksin. Saya telah meneliti dokumen hasil dan juga perbelanjaan, tidak ada dinyatakan. Jadi kenapa begitu? Cara yang saya sebut tadi off budget. Ya. Ini bahaya dia.
memang ada rasionalnya, mana-mana Menteri Kewangan dia ada belanjawan, ada yang off budget, saya terima. Tetapi kalau Menteri Kewangan itu agak lebih telus, dia akan mengatakan ada unjuran tanggungan kerajaan dengan beberapa projek ini. Itu yang menyebabkan saya bangkitkan ini, walaupun dia tidak khusus dalam belanjawan, tapi tanggungan akan datang. Macam saya sebut tadi tentang 1MDB yang kena bayar 30 bilion, itu kita, kerajaan. Jadi kalau kita katakan, oh ini tak ada kena-mengena, tak betul. Itu ataupun tidak ada kaitan dengan belanjawan. Saya nak sebut juga tentang high speed rail, kerana KL Singapore yang juga dibangkitkan sekarang. 335 km dan anggaran kos 70 bilion dibatalkan dan sekarang ada usaha-usaha untuk memperbarui. Saya tak ada masalah barui, tetapi kita kena teliti kos dia dan aset co. Dia Singapura kepentingannya sedikit, dia 17 km. Kita punya kepentingan tu jauh. Mengapa aset co dia 50-50? Betul, keputusan ini keputusan sebelum Menteri Kewangan. Tetapi kalau nak ada rundingan semula, kepentingan negara itu mesti dipertahankan. Maknanya kepentingan kita tak boleh dikorbankan kalaupun ada kelemahan perundingan dengan pihak kerajaan Singapura sebelum ini. Jadi sangat penting soal maruah negara, soal kepentingan negara, soal kos. Ini saya malah dalam perbincangan saya dengan beberapa pengurus dana dalam negara dan luar negara, sebelum COVID saya juga ke New York, mereka agak aneh mengapa satu-satu negara yang boleh menyerahkan 50% aset co dalam keadaan kita menanggung 80% atau 90% daripada kos dan tanah dalam kereta api itu. Baik, satu lagi soalan yang Menteri Kewangan kena jelaskan. Saya minta satu hal ada hal-hal kadang kita sentuh yang cara sembunyi tidak dijawab. Jadi saya minta tentang kuasa MOU ambil perhatian perkara ini dan bawa juga kepada perhatian kerajaan khususnya Perdana Menteri. Tak boleh soalan yang dibangkitkan yang tidak dijawab. Umpamanya kontrak Kementerian Pertahanan yang kita bangkitkan berulang kali tak dijawab. Ya. Dan sekarang saya nak bangkitkan soal lapangan terbang Subang. Benar apa atau tidak? Ada ura-ura nak ambil alih. Untuk tujuan apa? Kerana kos dia mencecah mungkin 1.5-2 bilion ringgit. Dan CEO MAHB telah meletakkan jawatannya. Apakah kaitannya dengan kepentingan Desmond Lim daripada WCT Holdings? Saya harap kerajaan sekarang di bawah pimpinan Perdana Menteri boleh menghentikan amalan pencerobohan, pelanggaran hak rakyat untuk membolehkan beberapa orang berkepentingan memunggah kekayaan untuk mereka dan kroni-kroni mereka. Dan ini kalau berjadi satu perkara yang amat kita kesalkan, apatah lagi kalau dibuat cara sulit dan secara sembunyi. Jadi saya tidak akan sentuh Pandora Papers kerana saya ingat cuma satu hal saja. Baru ini G20, Summit G20 menyebut dengan jelas tentang kadar cukai korporat dan masalah terbesar iaitu tax evasion. Dan tax evasion itu melalui tax havens, pusat wang luar pesisir. Yang betul, Menteri Kewangan boleh menyatakan bahawa dia tidak, dari segi undang-undang kita bolehkan. Tetapi kita kena tahu punca wang itu. Itu hak kita. Bagaimana kalau 50 juta dikeluarkan? Apakah bank negara dia maklum? Apakah cukai dibayar? Apakah ada unsur rasuah? Ya? Ataupun jenayah? Ini yang kita nak kena teliti. Ada yang bertanya tentang keadaan ini. Saya katakan pertama 2012. Jawab Menteri, dia kata ialah itu kerajaan dulu. Baik, tapi kita nak tahu kejayaan pelaksanaan siasatan. Umpamanya daripada siasatan saya
di antara badan atau syarikat yang besar menjalankan kegiatan Pandora Papers ini di Singapura, namanya Asia City. Pakar perundangan, pakar accountant, semua di situ. Dan mereka pencipta akaun untuk sekurang-kurangnya 25 ahli politik. Ya. Soalnya, apakah negara kita begitu lembab, penguasaannya begitu lemah, undang-undangnya begitu leceh, sehingga beratuskan bilion ringgit dikeluarkan dan kebanyakan melalui Asia City pada satu ketika dulu. Ya. Memang kerajaan Singapura pernah berdenda, tak salah saya 11 juta ke 12 juta setelah kajian. Saya belum kurang pasti berapa, tapi memang didenda Asia City ni kena pelanggaran hukum. Ya, kalau dia uruskan dana ratus bilion, puluhan bilion soal 11 juta tak ada apa-apa. Ya. Saya sentuh tadi tentang laporan Ketua Audit Negara yang kaitkan Majlis Keselamatan Negara sebelum Perdana Menteri. Tapi saya harap ini satu contoh yang Perdana Menteri harus sedar, ini satu contoh yang sangat tidak baik. Bahawa bayaran tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa pengesahan berjumlah 499.18 juta ringgit di MKN. Ini sangat memalukan, ya, kerana ini puncaknya, sepatutnya jadi contoh pelaksanaan. Utang dan liability memang disentuh oleh Menteri. Saya nak sentuh sikit lagi tentang CPTPP. CPTPP ini ada kementerian yang gairah sangat. Ya. Tapi sementara kita negara perdagangan yang harus menyokong FTA dan semua ini, kita harus jaga kepentingan kita. Ada dasar-dasar kita yang patut kita teliti, kepentingan pekerjaan, kepentingan dasar affirmative action yang semua akan terbantut kalau kita ikut peraturan yang ditetapkan. Ya, proses government procurement, perolehan kerajaan, itu mesti ikut international standards. Saya tahu dulu, itu masalah kita dengan Bank Dunia, iaitu menetapkan mesti ikut kaedah dia. Jadi kalau begitu syarikat-syarikat tempatan tak ada harapan. Ya, kerana dia competition. Begitu juga tentang kedudukan syarikat-syarikat SOEs ataupun state-owned enterprises yang akan terjejas, intellectual property juga akan terjejas. Jadi oleh demikian saya harap dengan belanjawan ini dan dengan penegasan Menteri, hal-hal ini dapat diteliti semula walaupun ini urusan CPTPP ini adalah urusan kementerian lain, tetapi ini harus diputuskan oleh Kabinet. Kabinet harus teliti bukan hanya kerana desakan mana-mana kerajaan besar yang pengaruh besar. Kita mesti jaga kepentingan negara kita dari segi perolehan, dari segi intellectual property, dari segi kepentingan bidang pertanian dan dari segi affirmative action. Ada bidang yang kita patut bantu rakyat kita, sama ada bumi putera atau bukan bumi putera, yang memerlukan perlindungan daripada kita. Celahan Ketua Banggang, celahan Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya. Terima kasih Ketua Banggang. Tadi berkaitan dengan asset co tadi yang tentang HSR. Saya lihat lewat kebelakangan ini Ahli Parlimen Pekan membawa isu ini dengan banyak kali menyatakan bahawa rugi sebenarnya HSR ini ditangguhkan. Walaupun kita tahu tadi sebenarnya yang disebut oleh Ketua Banggang, ianya membabitkan soal kedaulatan. Jadi oleh kerana Perdana Menteri ada di sini, kita pun nak tanya, adakah ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pekan ini bertujuan untuk mempengaruhi keputusan Kabinet sekarang ni, memandangkan parti yang memimpin kerajaan sekarang adalah parti UMNO. Dan malah baru di dalam kempen Melaka pun dibangkitkan juga isu ini. Jadi oleh kerana perkara ini saya percaya walaupun tak boleh kempen di Melaka ni kan, tapi dibangkitkan juga. Dan saya percaya kita perlu ada penegasan dan saya minta Perdana Menteri dan Menteri Kewangan mengambil berat tentang perkara ini. Dan berkait tentang kempen Melaka ni, saya pun nak tanya Ketua Banggang sebab kita baru kena denda 2 hari lepas, compound 10,000, kempen tapi tak ada orang hadir. Jadi saya percaya orang hanya duduk dalam rumah dengar, itu pun kena compound. Jadi Perdana Menteri ada di sini, saya minta tolonglah
Kita macam mana nak buat pilihan raya kalau tak boleh kempen? Kan tak? Malam ni Ketua Pembangkang rasmi kita punya bilik gerakan pun melalui maya. Punya nak hormat, nak jaga apa dipanggil SOP. Tapi buat apa ada pilihan raya kalau tak boleh kempen? Ini pilihan raya apa nama ni? Terima kasih Ketua Pembangkang. Celahan sikit. Kau yang sama. Speaker Port Dickson, terima kasih. Saya sebenarnya beberapa hari lepas dah bangkitkan perkara ini, saya dah preempt. Sebab itu saya mohon Port Dickson pertimbangkan untuk dimasukkan sebahagian ucapan, kemudian dalam reaksi segera Perdana Menteri, tak semesti sekarang boleh jadi pengumuman di luar. Saya bangkitkan dua keadaan. Pertama, Melaka sudah masuk negeri fasa 4. Majlis Keselamatan Negara keluarkan SOP apa yang dibolehkan. Aktiviti masjid, aktiviti sosial, dine-in, segala macam. Dan majlis-majlis resmi kerajaan dibenarkan. Kalau Perdana Menteri turun, pergi besok ke Kota Laksamana sebab nak makan asam pedas ke nak rasmi ke apa. Itu kalau ikut MKN, boleh. Tapi kalau ikut SOP SPR, tak boleh. Baik, saya dah bayangkan akan ada double standard. Benar-benar berlaku. Hang Tuah Jaya buat dalam mobile unit ceramah. Pancarkan ceramahnya. 10,000 denda. Tapi ada juga pimpinan di sebelah kerajaan papar dengan bangga dalam Facebook, melawat ke sana, melawat ke sini, crowd, tak kena. Ini double standard. Sebab itu, kita masih ada seminggu. Perdana Menteri kuasa pada beliau. Beliau boleh dan wajar membuat pengumuman segera supaya elakkan kekeliruan, elakkan rasa tidak puas hati. Sementara kita sayang nyawa, kita nak patuh SOP, tapi jangan sampai berlaku double standard. Terima kasih. Terima kasih, Kulim. Saya telah kebukakan juga pandangan kepada Perdana Menteri. Sementara saya setuju SOP yang ketat. Keselamatan rakyat, kesihatan rakyat adalah keutamaan. Sebab itu kita rasa kesal dengan keputusan kerajaan pimpinan UMNO Melaka yang mempengaruhi TYT yang tak fikir panjang dan meneliti panjang kesan dia. Ini masalah dia. Mereka memulakan punca ini beban rakyat, susah rakyat, kemudian nak suruh pilihan raya. Pilihan raya tak boleh kempen, tak boleh jumpa orang. Ini pilihan apa? Okey. Tapi saya dengar Perdana Menteri telah bagi jaminan untuk menjelaskan tentang SOP ini. Kerana bagaimana naik lori cakap seorang-seorang SOP, kemudian kena denda 10,000. Orang yang makan beratus-ratus orang ada majlis itu tak payah denda. Ini negara apa? Darjat mana yang mereka wakili? Saya tidak setuju sama sekali kalau pilihan raya dibuat dan dibiarkan. Saya faham perkara ini mungkin sensitif bagi Perdana Menteri, tapi dia Perdana Menteri bagi rakyat Malaysia, bukan Perdana Menteri bagi pemimpin UMNO sahaja. Bila lagi. Baik, Hang Tuah Jaya sebut tentang juga asset company. Ini saya tekankan kerana ada lobby yang kuat untuk memulihkan HSR dalam bentuk yang lama. Saya ingin tekankan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Kewangan. Tidak boleh pulihkan, kembalikan syarikat itu walaupun ada kewajarannya dengan mengekalkan syarat yang lama. Saya minta Menteri Kewangan dalam jawapan bagi jaminan bahawa kerajaan hari ini akan pertahankan hak negara dan kepentingan negara dan tidak akan meneruskan dengan aset company 50-50 begitu. Baik. Kuliah Mandat Baru sebut tentang fasa 4 ini memang ada percanggahan. Satu pihak fasa 4, kemudian kita kalau nak tuntut lebih-lebih SOP pun kita pun tak berani sebab kita bertanggungjawab kepada rakyat, kesihatan mereka. Ya. Sebab itu saya kata puncanya punca bebal beberapa pemimpin pengaruhi TYT, ya, kemudian langgar semua peraturan, bagi satu tempoh pembubaran yang paling cepat dalam sejarah Malaysia ni. Belum tahulah sama ada belum letak ke lepas letak dalam masa singkat terus. Ini amanda perintah macam tu. Sebab itu lain kali kalau di bawah Perdana Menteri nak cadang calon TYT ini biarlah orang yang agak ada kelayakan dan kewibawaan dan integriti.
untuk menjaga kepentingan. Baik. Parison. Soal sikit tentang pilihan raya. Saya rasa tentang pilihan raya ini, YIBPM pun ada sini. Speaker kita sewaktu menjadi pengurusi SPR dulu ada membuat SOP dalam pihak reka Cini. Masa itu pandemik telah berlaku dan SOP itu telah berjaya dilaksanakan dan tidak ada kluster Cini pada waktu itu. It's very objective. Jadi jangan harap untuk pihak Melaka ni boleh dibuat SOP yang terbaik, boleh berkempen dengan kita utamakan keselamatan rakyat dan dah ada contoh daripada SPR sendiri. Terima kasih, Pak Disan. Terima kasih, Pulai. Saya percaya Menteri akan mengambil tindakan. Dia janji dengan saya dah banyak hari dah, tapi SOP belum keluar lagi. Yang Ketua, saya nak sentuh tentang tadi, saya sentuh tentang tanda Kementerian Pertahanan yang tidak dijawab oleh Menteri Pertahanan. Tapi ada juga hal-hal yang dibangkitkan yang tidak dijawab. Termasuk transit acquirer sendian berhad Kementerian Pengangkutan. Jadi saya minta supaya Speaker memastikan, dan saya tidak mau jadi isu usul khas apa semua, jawab je lah dalam perbahasan. Saya tidak akan ulang apa yang saya sebut. Saya nak sentuh juga tentang perubahan iklim. Petronas dalam soal hijau ni agak ke depan. Dan Perdana Menteri dalam ucapan RMK 12 pertama kali meletakkan bebas karbon ini dan program hijau dan persekitaran yang lebih jelas dalam negara kita, dan ini kita lalukan. Kita tahu persidangan perubahan iklim PBB ke-26 COP26 bermula 31 Oktober dan berakhir dalam tempoh 2 minggu. Dan saya percaya pendekatan kita, walaupun kita tidak hadir di peringkat menteri itu tertinggi, harus ada satu ketegasan tentang proses perolehan hijau kerajaan, dan juga ekonomi hijau dengan tambah pekerjaan untuk rakyat. Mana insentif baru itu lebih jelas, ada yang disentuh secara ringkas oleh Menteri Kewangan, saya alukan, tetapi saya harap perkara-perkara sedetail mungkin, macam elektrik, LED umpamanya, itu dapat mengurangkan sedikit. Dan juga insentif dalam bidang pertanian yang memenuhi keperluan perubahan iklim. Jadi nampak kita tidaklah janggal dan selari dengan jaminan Perdana Menteri tatkala melancarkan atau mengumumkan rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini. Jadi saya harap soal neutrality carbon, walaupun bagi negara membangun itu harus mengambil masa lebih panjang, tetapi mesti ada a definitive plan yang tidak hanya kata kita akan selesaikan pada sekian-sekian tahun. Jadi ini neutrality carbon ditekankan dan dijelaskan peringkat tahun pelaksanaannya supaya insentif bagi syarikat baru itu diberikan kepada syarikat yang memenuhi keperluan green teknologi ini. Dan saya tengok beberapa negara yang lebih ke depan dalam hal ini, dan saya ada sedikit pengalaman pengurusi dengan melihat perkembangan beberapa syarikat yang sangat rigid tentang hijau tapi mencatat keuntungan yang baik. Jadi bukan semua yang perlukan insentif, tapi perlukan kelulusan dan ketegasan kerajaan memberi sokongan supaya pulangan mereka itu akan berhasil. Akhirul kalam, saya nak sebut tentang tadi pelanggaran hukum dan juga penyelewengan dan boros. Saya percaya ahli parlimen akan bangkitkan laporan Ketua Audit Negara. Tapi kita kena faham, Ketua Audit Negara itu hanya menjurus kepada beberapa jabatan, tidak mampu kesemuanya. Sebab itu saya agak heran dengan cakap soal tata kelola, pengurusan, ketelusan,
itu Menteri Kewangan tidak memberi tambahan peruntukan yang besar kepada atau Boleh lebih saya- kepada Jabatan Audit Negara. Jadi saya mengusulkan biar ada sedikit tambahan peruntukan supaya mereka lebih berkesan membantu Menteri Kewangan, membantu kerajaan dan membantu negara menyelamatkan wang yang begitu banyak. Saya nak tanya sikit ni. Bila diumumkan oleh Menteri Keuangan, ramai yang bertepuk dan kita pun gembira. Penyelewengannya kita tahu setahun lagi atau 2 tahun lagi bila laporan audit. Kami di penghujung pemerintahan PH hari itu kita dah mula letakkan pegawai SPRM di setiap pejabat menteri supaya kawalan lebih awal dibuat. Bukan setelah 2 tahun baru kita tahu 1 bilion tak bayar untuk buat kapal. Duit tu tak pergi mana. Masa umum semua pakat tepuk. Tapi penyelenggaraannya begitu teruk. Itu saya harap Perdana Menteri ada sini, pegawai SPM diletak awal supaya kita dapat kawal awal, bukan setelah penyelewengan 2 tahun lagi baru kita tahu bahawa laporan audit berlaku kebocoran begitu banyak. Setuju atau tidak, Pak Disen? Terima kasih Tuan Raja, setuju. Tapi pegawai SPRM yang dilantik itu biarlah yang bersih, betul. Sebab ada masalah-masalah juga. Tapi malangnya kesilapan beberapa tokoh itu mencala imej SPRM yang penting kita pelihara. Jadi saya harap SPRM pun harus tegas, bersihkan elemen-elemen sedemikian supaya mereka boleh bertindak berkesan. Saya juga setuju supaya kalau benar kita serius dalam hal ini, dan hal ini akan berlaku. Saya sebut setakat yang saya faham dalam 20-30 tahun ini tengok laporan Ketua Audit Negara ini, ada kadang baik sedikit, kemudian memburuk lagi, kemudian meningkat sedikit prestasi, kemudian memburuk lagi parah. Jadi apa yang disebut oleh kata Raja tepat, ya. Bukan saja soal rasuah, ketirisan, boros yang terus-menerus berlaku. Jadi kita kalau ada tindakan yang jelas, sama ada meletakkan pegawai SPRM di pejabat ataupun memastikan tindakan itu tegas. Kita sebenarnya seperti mana yang disebut oleh Kulim Bandar Baru, bila ambil tindakan, SOP pun tindakan kita antara 2 darjat. Pakai ini tutup muka pun antara 2 darjat. Makan durian pun antara 2 darjat. Jadi ini yang menjadi masalah kepada kita. Jadi saya harap pengurusi dan kerajaan akan mengambil serius soal tata kelola, penyelewengan, rasuah, penyalahgunaan kuasa, kebocoran dan ketirisan yang terus berlaku dalam negara Ketua kita. Magang sikit. Terima kasih. Ang Tua Jaya. Nak berhenti dah? Oh ya, ya. Ada sikit satu. 3 minit saja lagi. Ang Tua Jaya. Pengurusi? Boleh? Ya, ya, ya. Ya, terima kasih Datuk Ketua. Ini berkaitan dengan tata kelola. Saya ingin bangkitkan kepada perhatian Ketua Bangkang dan juga Menteri Kewangan lah. Ini kita dapat laporan. Misalnya pegawai tugas-tugas khas PTTK, menteri-menteri. Kita pengalaman dulu jadi menteri, timbalan menteri. PTTK ini grade gaji dia 54 biasaannya. Tetapi ini ada laporan yang saya terima ni. PTTK Menteri Dalam Negeri, Menteri Kewangan, bernama Zulkifli Nordin. Dia punya bayaran Jusabi. Jadi ini pada saya menggemukkan biaya. Bila Jusabi ini datang sekali dengan segala kelebihan dia. Jadi adakah ini perkara yang betul-betul diteliti oleh Kementerian Kewangan ataupun kalau nak naik semualah. Kenapa ada kelebihan dari segini? Ini yang kadang-kadang menjadi masalah kepada kewangan negara. Terima kasih. Presiden Tuan Jaya. Ya. Setengah minit. Pertama, saya ingat Menteri Kewangan dan Menteri Dalam Negeri harus jelaskan jangan ada salah guna kuasa melantik orang yang tidak wajar ke tempatnya untuk membayar satu upah yang paling tinggi. Dan saya juga Menteri Kewangan jelaskan ini JKOM, pegawai yang terlibat dengan KPKT ini semua, dia disorok, tak nampak dalam buku. Saya cerita-cerita tak ada. Di mana perginya? Jawatan-jawatan tahu sudah ada, takkan dibuang semua ataupun disorok ke jabatan lain. Yang ni kena ada penjelasan dan saya minta ahli parlimen lain bangkitkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya.